bersama-sama di dalam channel Jimmy TRJ. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita sangat beruntung karena dalam menghadapi masalah pandemik 2020, kita telah dianugerahkan seorang Perdana Menteri yang sangat prihatin dan selesa dipanggil Abah. Ini karena setiap bait katanya menggambarkan ciri-ciri seorang ayah yang menasihati dan bercakap dengan anaknya. Beliau tidak pernah mengatakan Melayu mudah lupa, tidak pernah membezakan Melayu, Cina, India, Kadazan, dusun, dan orang asal. Beliaulah anugerah Tuhan yang terindah dan memberkati Malaysia. Dialah Tan Sri Muhyiddin Yassin yang lahir pada 15 Mei 1947 di Muar, Johor. Pasangan beliau ialah Puan Sri Noraini Abdurrahman dan dianugerahkan Tuhan dengan 4 orang cahaya mata. Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah ahli parlemen Pagoh Johor sejak 1978. Beliau memulakan kerjaya sebagai penolong setiausaha kerajaan Johor Darul Takzim di bahagian latihan dan beasiswa pada tahun 1970. Kemudian pada 1971, beliau dilantik sebagai Bendahari UMNO Muar Pagoh. Pada 1974, beliau dilantik sebagai Ketua Pemuda UMNO Pagoh dan juga Setiausaha Pemuda UMNO Johor. Pada 1978, beliau telah menjadi ahli parlemen Pagoh. Kemudian pada 1982, beliau dilantik sebagai Timbalan Ketua UMNO bahagian Pagoh. 1986, beliau adalah Menteri Besar Johor yang ke-13. Pada tahun 1985, sebelum itu, beliau dilantik sebagai ahli majelis tertinggi UMNO, dan pada tahun 1993, beliau memenangi Naib Presiden UMNO. Pada tahun 1996, beliau gagal mempertahankan jawatan Naib Presiden UMNO karena kalah di dalam undian. Pada 4 Mei 1995 hingga 14 Desember 1999, beliau dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan. Pada tahun 2000, beliau menang semula pemilihan Naib Presiden UMNO dan mendapat undian ketiga tertinggi. Pada 15 Desember 1999 sehingga 26 Mac 2004, beliau dilantik sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. 27 Mac 2004 hingga 18 Mac 2008, beliau dilantik pula sebagai Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. 19 Mac 2008 sehingga 9 April 2009, beliau dilantik pula sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. 26 Mac 2009 hingga 26 Februari 2016, beliau dilantik sebagai Timbalan Presiden UMNO. 26 Mac 2009 hingga 26 Februari 2016, beliau dilantik sebagai Timbalan Pengerusi Barisan Nasional. 10 April 2009 hingga 11 Agustus 2013, beliau dilantik sebagai Menteri Pelajaran. Tahun 2009, beliau dilantik sebagai Timbalan Presiden UMNO dan Timbalan Pengerusi Barisan Nasional. 10 April 2009, beliau dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada tahun 2016, beliau digantung jawatan Timbalan Presiden UMNO berikutan isu One Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Jun 2016, beliau dipecat sebagai Timbalan Presiden UMNO, dan pada September 2016, beliau menjadi antara pengasas Parti Pribumi Bersatu Malaysia ataupun Bersatu dan dilantik sebagai Presiden. Pada 13 Julai 2017, beliau dilantik sebagai Timbalan Presiden dalam struktur baru Majelis Presiden Pakatan Harapan. 22 Agustus 2017, beliau dilantik sebagai Pengerusi Pakatan Harapan Johor. Pada tahun 2018, beliau dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri. Pada 29 Februari 2020, beliau diumumkan sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia yang tercinta. Mengambil alih teraju kepimpinan negara bukan pada masa terbaik ekoran ancaman COVID-19,
Tan Sri Muhyiddin Yassin jelas menggalas tugas berat apabila dilantik sebagai Perdana Menteri pada 1 Mac ketika negara sedang memerangi pandemi COVID-19 yang menyaksikan kes-kes positif meningkat ketara. Perlu bertindak segera menangani krisis kesehatan yang melanda negara sejak akhir Januari, pastinya menguji kebijaksanaan Muhyiddin mengemudi kerajaan untuk mengambil langkah berhati-hati dan membuat keputusan melaksanakan langkah yang tidak pernah dilakukan setelah mendapat nasihat daripada Kementerian Kesehatan atau KKM yang bersesuaian dengan ketetapan Pertubuhan Kesehatan Sedunia WHO. Dalam tempo 100 hari pertama sebagai Perdana Menteri, tindakan Muhyiddin memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP yang dikuatkuasakan pada 18 Mac sebagai usaha membendung penularan wabak COVID-19 disifatkan beberapa pihak sebagai langkah tidak populer namun berani. Mengulas tindakan kerajaan memerangi wabak COVID-19, Ketua Pengarah Kesehatan Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah yang merupakan antara petugas barisan hadapan tertinggi memerangi COVID-19 menyifatkan penguatkuasaan PKP dibuat ketika negara tidak mempunyai keupayaan, yaitu ketiadaan vaksin COVID-19 atau ubat untuk merawat pesakit. Kementerian Kesehatan berbincang dengan Tan Sri Muhyiddin mengenai situasi COVID-19, dan saya kagum kerana beliau dengan berani mengambil tindakan laksanakan PKP kerana ketika itu tidak banyak negara yang melaksanakan tindakan seumpama itu selain negara Cina, kata Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah. Memperkenalkan kawalan pergerakan mengikut acuan tersendiri bagi Malaysia. Tan Sri Muhyiddin mengumumkan penguatkuasaan PKP dalam 4 fasa sehingga 3 Mei, disambung dengan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB mulai 4 Mei hingga 9 Jun dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP berkuat kuasa 10 Jun hingga 31 Agustus. Mengimbas kembali pada awal tindakan Tan Sri Muhyiddin memperkenalkan PKP menerusi perutusan khas Perdana Menteri pada 16 Mac, Ketua Pengarah Kesehatan itu berkata, ramai yang sangsi dengan keputusan Perdana Menteri itu untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan itu. Sikap Tan Sri Muhyiddin memberi kepercayaan yang tinggi kepada semua penjawat awam untuk menjalankan tugas memerangi wabak itu turut dikagumi beliau. Bagi Dr. Noor Hisham, matlamat serta agenda kerajaan dan semua orang ketika itu hanyalah satu, yaitu untuk menyelamatkan negara daripada COVID-19 dengan menggunakan kaedah full government approach atau kerjasama padu antara semua kementerian dan agensi kerajaan. Di peringkat antarabangsa, penyertaan Malaysia dalam kolaborasi global untuk menyegerakan usaha dalam penghasilan vaksin COVID-19 mendapat sentuhan langsung Tan Sri Muhyiddin Yassin apabila menyertai beberapa pemimpin dalam telesidang dihoskan WHO pada pelancaran kerjasama penghasilan vaksin COVID-19 pada 24 April. Mengiktiraf peranan dan sumbangan besar petugas barisan hadapan, khususnya petugas kesehatan, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengadakan sidang video bersama wakil mereka untuk bertanya kabar dan mendengar sendiri keluh kesah serta permintaan petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus memerangi COVID-19 dan menjayakan pelaksanaan PKP. Bagi menangani wabak COVID-19 yang memberi impak besar terhadap ekonomi dan rakyat Malaysia, pada 27 Mac, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat atau Prihatin bernilai RM250 bilion bagi melindungi kebajikan dan meringankan beban yang ditanggung semua rakyat Malaysia. Pakej rangsangan itu meliputi suntikan tambahan khas RM1 bilion kepada Kementerian Kesehatan Malaysia bagi pembelian peralatan dan membiayai perkhidmatan untuk memerangi COVID-19
termasuk mendapatkan khidmat kepakaran, perubatan serta pembayaran allowance khas dari RM400 hingga RM600 untuk petugas kesehatan dan perubatan, dan allowance khas RM200 kepada anggota beruniform. Selain daripada itu, kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin turut melancarkan tabung COVID-19 pada 11 Mac sebagai usaha kerajaan membantu rakyat yang terjejas akibat wabak COVID-19. Pada Jumat lepas, Perdana Menteri mengumumkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau Penjana yang mengandungi 40 inisiatif bernilai RM35 billion untuk membantu usaha pemulihan ekonomi negara yang terjejas akibat wabak COVID-19. Menyifatkannya sebagai tindakan yang tepat, Dr. Noor Hisham berkata, langkah itu pastinya dapat membantu memulihkan negara yang terkesan akibat wabak COVID-19, sekaligus dapat mengimbang life dan livelihood. Inisiatif prihatin itu tepat dan cepat. Kini kita lihat kerajaan laksana pula PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, untuk rangsang ekonomi supaya negara kita cepat pulih daripada wabak dan sektor ekonomi, katanya lagi. This is win-win situation. Prihatin dan PKPB adalah tindakan yang bijak. Kita dalam fasa pemulihan, yaitu mampu kawal wabak, dan pada masa yang sama kita rancangkan kembali sektor ekonomi negara, kata Dr. Noor Hisham lagi. Di samping berjaya menghadapi masalah pandemik COVID-19 bersama semua sektor kerajaan, beliau juga patut diberikan pujian karena mampu untuk menangkis, menyisih, dan membiarkan masalah politik negara mengganggu tugas dan keprihatinan beliau terhadap rakyat Malaysia. Musuh-musuh politik beliau menyerang dari semua arah untuk menjatuhkannya. Namun beliau masih mampu berkata, sekarang bukan masanya untuk berpolitik. Rakyat sudah muak dengan politik. Mereka hanya mau tahu bagaimana kerajaan bekerja dan membantu rakyat dalam menghadapi masalah yang disebabkan oleh pandemik COVID-19, katanya sebelum ini. Mari kita sama-sama mendoakan kesehatan beliau agar terus mampu meneraju dan bekerja bagi seluruh rakyat Malaysia dalam menghadapi masalah yang sedang kita hadapi ini. Dan semoga Tuhan beserta dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan seluruh rakyat Malaysia. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Thanks for watching. Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe.